Didik TV KPM. Baik, anda sedang menyaksikan slot mendengar rendah Didik TV KPM untuk pendidikan moral tingkatan 2. Kita masih bersama dengan Cikgu G untuk hari ini. Jadi Cikgu G, apa pula diskusi kita untuk segmen kali ini? Okey Ifan, kita masuk seterusnya berkaitan dengan nilai universal. Okey Ifan, sebenarnya apabila kita melakukan sesuatu pasti ada nilai yang kita akan selitkan dekat sini. Apakah nilai sebenarnya yang kita boleh amalkan ataupun sebenarnya kita telah pun amalkan dalam mematuhi dan mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Kita tengok dekat cikgu, pada pendapat kita perlu bersama-sama menjaga keselamatan di jalan raya. Okey, betul kalau ikut pada gambar ni ialah kita perlu bersama-sama menjaga keselamatan jalan raya. Bukan sahaja tanggungjawab seorang saja tetapi sebenarnya tanggungjawab kita semua. Seperti yang kita bagi tahu tadi, kita yang mana keutamaan. Okey, jika penunggang motosikal, keutamaan dia adalah mengutamakan pejalan kaki. Betul. Jika menaiki kereta, memberi keutamaan kepada penunggang motosikal. Dan begitu juga bas dan lori. Kadang-kadang kita tak nampak bas dan lori beriringan dengan kita. Betul. Jadi kita pun sama-sama betul ansur berhati-hati. Okey, betul memahami dan mengamalkan semua peraturan dan undang-undang jalan raya merupakan tanggungjawab bersama. Pengguna jalan raya perlu mengamalkan nilai toleransi dan sikap bertanggungjawab, iaitu nilai bertanggungjawab. Seperti saya bagi tahu tadi lah, kita perlu ada bertolak ansur dekat sini sesama kita. Okey Irfan, saya. Mungkin kita nak terus kepada bahagian pentaksiran. Okey, dekat sini saya ada pentaksiran untuk murid. Ada beberapa soalan lah, iaitu arahannya nyatakan fungsi papan isyarat berikut. Okey, kita ada gambar yang pertama. Okey, papan isyarat apa ni? Ni biasa kita akan jumpa di jalan raya lah Ifan, betul? Selalu kita jumpa lah ni. Mesti kita akan jumpa, betul. Biasanya papan isyarat ni adalah memberi gambaran ataupun memaklumkan, memberitahu pada kita apa yang akan berlaku di hadapan kita. Semasa kita menunggang motosikal, semasa kita memandu kenderaan ataupun kita berjalan kaki, betul? Kita nampak juga. Kita pasti akan jumpa papan isyarat ini. Okey, yang kedua kita ada gambar tersebut. Okey, ini zon had laju. Okey, jadi kita meminta pada murid mungkin boleh nyatakan apakah nama papan isyarat ini dan apa fungsi papan isyarat ini. Baik. Yang pertama. Okey, siapa nak mulakan? Untuk gambar yang pertama dulu, kita persilakan Dinusha. Okey, Dinusha. Gambar pertama itu merupakan lampu isyarat. Papan tanda lampu isyarat adalah salah satu petunjuk yang boleh dijumpai di mana-mana bahagian jalan. Ia diletakkan beberapa meter sebelum tiang lampu isyarat bagi memberi amaran untuk memperlahankan dan memandu dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat dengan berhenti apabila ia berwarna merah, bersedia untuk berhenti apabila ia berwarna kuning dan jalan jika keadaan selamat apabila ia berwarna hijau. Okey. Baik, terima kasih Dinusha. Tepat Dinusha, tanya jawapan yang paling tepat namanya ialah papan isyarat lampu isyarat. Okey, dia dah menyatakan fungsi. Banyak fungsi dekat situ. Betul. Betul kan? Okey, berapa kita nak bagi pada Dinusha? Silakan cikgu. Dinusha tadi berada di tangga yang mana? Yang ke-6. Okey, berapa cikgu nak bagi? Jawapan yang tepat 2 poin untuk Dinusha. Okey. Tadi cikgu, saya suka di mana Dinusha tekankan walaupun hijau, kita kena pastikan dulu jalan tu selamat baru kita jalan. Sebab kadang-kadang mungkin ada mereka yang tidak bertanggungjawab ni cuba untuk melintas jalan, okey, walaupun dah merah. Jadi kita walaupun kita nampak lampu kita dah hijau, kita kena tengok sikit dulu. Okey, dah selamat atau tidak. Ya, betul tu Irfan. Kan? Ya, kadang-kadang ada motosikal yang laju, pecut terus kan. Itu kita kena berhati-hati juga. Okey, kita teruskan soalan yang kedua, iaitu zon had laju. Siapa yang nak cuba menjawab? Silakan. Apakah papan isyarat ini dan Tisha. fungsinya? Cikgu, gambar kedua ini menunjukkan papan isyarat zon had laju. Saya selalu jumpa papan tanda had laju ini di kawasan lebuh raya, persekolahan atau perumahan. Papan tanda ini digunakan untuk memberi amaran kepada pengguna jalan raya supaya pemandu tidak melebihi had laju yang ditetapkan oleh pihak penguatkuasa.
Okey, tepat sekali jawapan Twisha, iaitu papan isyarat zon had laju yang menentukan berapa had laju yang perlu dipatuhi oleh pengguna jalan raya. Cikgu nak tanya, kalau kita melanggar had laju ni, apa akan jadi cikgu? Biasanya kalau kita untuk zon had laju ni, dia mengikut kepada kesesuaian jalan tersebutlah. Kalau kita melebihi, tak adalah compound, tapi jika ada polis waktu itu, pasti kita kena compound. Betul. Jadi jangan sesekali cuba untuk lebih daripada had laju yang telah ditetapkan. Okey cikgu, untuk Twisha berapa ganjaran kita nak bagi? Okey, kita bagi 2 untuk Twisha. Tahniah Twisha. Okey, Twisha di mana tadi? Okey, 8 pergi ke 10. Ini dia. Baik. Ada lagi soalan cikgu? Okey, soalan yang ketiga. Silakan. Okey, dan yang soalan yang keempat lah. Ini ada 2 papan isyarat. Okey. Okey, siapa nak jawab untuk papan isyarat yang nombor 3? Dan nyatakan fungsinya. Okey, silakan Shalini. Beri laluan. Papan tanda tu beri laluan. Papan tanda beri laluan digunakan di jalan raya supaya pemandu sentiasa bersedia untuk berhenti jika perlu untuk membolehkan pemandu dari arah lain meneruskan perjalanan mereka. Ia biasanya diletakkan pada simpang atau kawasan kesesakan kenderaan. Baik, terima kasih. Okey, tepat dari Shalini jawab ini adalah papan isyarat beri laluan. Okey, biasanya kalau di persimpangan kita akan nampaklah papan isyarat ini untuk memberi laluan kepada kenderaan lain untuk lalulah. Okey, berapa untuk Shalini? Okey, 2 poin untuk Shalini. 2 untuk Shalini. Okey, nampak Shalini ke... Irfan, boleh tak kita teruskan dengan yang keempat? Silakan. Okey, siapa yang keempat? Silakan, Okey, Janani. Okey, silakan untuk Janani. Cikgu, gambar 4 ni merupakan lintasan pejalan kaki. Pejalan kaki sentiasa diabaikan oleh pengguna jalan raya yang lain. Petanda lintasan pejalan kaki diletakkan supaya pengguna jalan perlahankan kenderaan dan berhenti sekiranya terdapat orang melintas. Anda juga tidak boleh membunyikan horn dan perlu pandu berhati-hati di kawasan yang mempunyai papan tanda ini. Baik, Okey, terima kasih. tepat sekali Irfan. Betul lah, kita selalu mengabaikan pejalan kaki. Okey, Tanah Janani. Berapa ganjaran, cikgu? 2 poin untuk Janani. Okey, 2 untuk Janani. Baik cikgu, sekarang ni kita nak dapatkan rumusan ringkas daripada cikgu. Silakan. Okey, untuk secara ringkasnya apa yang saya boleh bagi tahu ialah sebagai pengguna jalan raya, murid sendiri kita perlu mematuhi dan mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya untuk memastikan keselamatan kita bersama. Betul. Irfan ya. Okey, silakan Irfan. Terima kasih cikgu atas rumusan yang telah diberikan. Bagaimana pula dengan pentaksiran keseluruhan prestasi murid cikgu untuk hari ini? Cemerlang atau hebat? Itu antaranya cikgu. Alhamdulillah. Macam mana? Saya boleh bagi cemerlang untuk mereka. Tahniah, Irfan. berikan tepukan untuk semua sekali. Okey, itulah dia prestasi yang sungguh membanggakan cikgu kerana anda sangat cemerlang pada hari ini. Jadi cikgu, bagaimana murid nak dapatkan latihan pengukuhan yang mungkin menonton kita di rumah sekarang ini? Dekat Okey, mana? boleh dapatkan di Sumberku. Okey, di situ ada latihan dan juga nota yang berkaitan untuk topik kita pada hari ini. Terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Ji kerana bersama Irfan dan murid-murid tadi memang cemerlang dari SMK Setia Alam Shah Alam Selangor. Diharapkan ilmu yang telah diberikan ini dapat manfaat kepada semua yang menonton. Kalau kita berjumpa lagi, dengan itu Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye.